Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid Prinsip Perakaunan di luar sana yang sedang menonton rancangan TL di Kedah Prinsip Perakaunan pada hari ini. Okey, apa khabar anda semua? Cikgu harap cuti sekolah ni awak bukan sahaja cuti, semata-mata cuti, tapi buatlah sedikit ulang kaji bagi topik-topik yang telah awak belajar. Kita tak lama lagi nak exam kan? Cikgu yakin ada sekolah-sekolah awak semua yang dah akan menjalankan peperiksaan akhir tahun sama ada secara online kan dalam pelbagai kaedah. Jadi banyak ada dan cikgu yakin juga ada sekolah, ada subjek yang telah habis topik. Jadi apa tak salah kalau awak dah boleh mula ulang kaji supaya sekiranya awak tingkatan 4, awak nak naik tingkatan 5 nanti, awak tak lupa topik-topik yang awak belajar di tingkatan 4. Ataupun kalau murid-murid tingkatan 5 yang sedang menonton ini, awak kena ulang kaji balik topik tingkatan 4 supaya awak boleh jawab soalan dengan baiklah dalam peperiksaan SPM nanti. Okey, pada hari ini cikgu tak mengajar. Okey, hari ini cikgu nak fokus kepada cara nak menjawab soalan objektif dalam buku teks. Semua dalam buku teks je. Jadi pada hari ini cikgu nak awak semua ambil buku teks, awak buka muka surat 31, bab 1 tingkatan 4. Okey, pengenalan kepada perakaunan. Kita pergi, cikgu akan cuba pergi satu persatu setiap bab. Cikgu akan tunjukkan bagaimana awak nak jawab soalan objektif ni supaya awak tak cuai, supaya awak nampak soalan objektif ni senang je sebenarnya nak score. Okey, boleh? Alright, sekarang dah ada buku teks di hadapan awak semua. Awak boleh lihat muka surat 31 soalan objektif. Okey, kita pergi. Pada hari ini, cikgu nak fokus kepada topik 1, bab 1 ataupun modul 1 tingkatan 4. Murid-murid tingkatan 4 dah belajar, cikgu tahu, dan murid tingkatan 5 boleh ulang kaji balik. Okey, yang pertama kita lihat soalan pertama sama-sama dengan cikgu. Awak lihat bagaimana cikgu menjawab soalan ini dan kalau boleh awak pun cuba jawab soalan bersama-sama dengan cikgu. Okey? Alright. Pasangan yang manakah menerangkan simpan kira dan perakaunan dengan tepat? Di sini bila sebut simpan kira, bila sebut perakaunan, awak kena tahu simpan kira tu apa? Simpan kira tu apa? Perakaunan tu apa? Awak tak perlulah nak hafal semua dalam buku teks tu, awak kena faham je simpan kira ni macam mana. Dah boleh ada dalam awak punya minda simpan kira ni apa, perakaunan ni apa. Okay? So di sini dia ada bagi A, B, C dan D. Kita pergi satu persatu lah. Okay? Dia pertama simpan kira dan juga perakaunan. Kalau awak faham, awak dah belajar, simpan kira ni adalah proses yang simple, yang ringkas. Merekod, kita wujudkan dokumen and then kita record sahaja. Tapi kalau perakaunan, dia punya proses dia sangat besar. Dia merangkumi, kita buat pentafsiran, kita buat analisis dan sebagainya. Itu awak kena nampak beza simpan kira dan perakaunan. Kalau A, dia kata, awak lihat A. Saya rasa awak dah tahu jawapan dia apa. Kalau awak tengok A, dia kata meliputi mengumpul dokumen, merekod, melapor, mentafsir, merancang, menilai, merumus. Awak kena ingat, mentafsir, merancang, menilai, merumus adalah perakaunan. Simpan kira dia hanya simpan dokumen, merekod, kemudian dia melapor je kepada bos dia. Itu je simpan kira. Jadi awak kena nampak lah. So A ni memang dah salah lah A. A dah salah, cikgu tukar warna merah. A dah salah. Okay. B, merangkumi skop kerja lebih luas. Tak, skop kerja simpan kira kecil sangat. Kalau perakaunan skop dia sangat luas. B dah salah dah. C, melibatkan kerja mengumpul dokumen, merekod dan melapor. Kemudian perakaunan pula dia kata meliputi kerja mengumpul dokumen. So jawapan dia cikgu nampak di sini jawapan dia adalah C. Okey. Kita pergi D. Macam tak puas hati lah cikgu, kita pergi D pula. Meliputi kerja mengumpul dokumen, merekod, melapor, mentafsir, merancang dan menilai. Ingat, mentafsir, merancang, menilai, membuat perumusan semua adalah perakaunan, bukan simpan kira. So, kalau cikgu jawab, cikgu jadi awak, cikgu akan tengok yang mula-mula tu. Cikgu tak baca dah perakaunan tu. Kalau dah mula-mula tu dah salah, maka belakang tu dah salah lah. Okay, jawapan dia adalah C. Boleh? Sekiranya ada pertanyaan, awak boleh type di ruangan komen. Kita
Kita pergi kepada soalan nombor 2. Okay. Berikut merupakan sebahagian daripada sebuah kitaran perakaunan. Awak kena tahu kitaran perakaunan dalam bab 1 memang ada dia punya rajah bulat-bulat tu kan. Gambar rajah bulat-bulat tu, dokumen, buku catatan pertama, kemudian ledger, imbangan duga dan sebagainya. Itu adalah kitaran perakaunan yang awak buat di tingkatan 4. Okay. So, buku catatan pertama, ledger, M. M tu apa pula? Awak dah kena tahu dah. M ni apa? Awak mesti kena tahu. Buku catatan pertama, ledger, M tu apa? Ya, imbangan duga. Menyediakan imbangan duga. Okey, sekiranya peringkat M tidak dilakukan dengan betul, apakah kesan terhadap perakaunan perniagaan? Kalau M tak buat dengan baik, apakah kesan dia? A. Ketepatan catatan bergu dalam ledger tidak dapat dipastikan. Baki akhir bagi semua akaun tidak dapat dihitung dengan tepat. Tiada apa-apa kesan yang signifikan terhadap penyata keuangan. Saya rasa, cikgu rasa C ni cikgu buang boleh tak? Ada dia kata tak ada kesan. Kalau kita punya rekod dilakukan dengan tidak dilakukan dengan baik, mesti ada kesan. Kalau C dia kata tak ada apa-apa kesan, kita buang siap-siap lah C ni. C ni bukan geng kita lah. Okay. Jurnal am dan jurnal khas tidak dapat disediakan dengan sistematik. Okay. Yang mana satu awak rasa jawapan dia? Ketepatan catatan bergu dalam ledger tidak dapat dipastikan. Baki akhir bagi semua akaun tidak dapat tepat. D. Jurnal am dan jurnal khas tidak dapat disediakan sistematik. Ya, jawapan dia adalah A. M ni, apa tujuan kita sediakan imbangan duga adalah untuk kita melihat ketepatan sistem catatan bergu. Kalau kita tak boleh sediakan, kalau peringkat M tidak dapat dilakukan baik, maka maksudnya ketepatan catatan bergu dalam ledger tidak dapat dipastikan. Okey, jawapan dia adalah A. Kalau dia kata baki akhir bagi semua akaun tidak dapat dihitung dengan tepat, baki akhir maksudnya tak dapat dihitung dengan tepat, salah tu. Baki akhir kalau kita rekod dengan baik, kalau kita rekod macam mana pun, walaupun kita rekod tu dalam debit dan kredit salah, tapi baki akhir kita boleh kira, masih lagi kita boleh kira dengan baik, dengan tepat lah. So kita ambil mana yang paling besar, ruang mana yang paling kecil, itu adalah baki HB, masih lagi tepat. Tapi kita tak boleh semak ketepatan tu sebab imbangan duga tak boleh disediakan. Baki akhir masih boleh cari. Jika awak dah rekod, baki akhir masih boleh dicari dengan tepat. Cuma ketepatan catatan bergu tidak boleh kita kena pasti. Okay, so jawapan dia A lah. Okay, cikgu bulat kat sini. A. Okay, so kita pergi lagi. Pernyataan berikut menerangkan suatu sub-bidang perakaunan. Sub-bidang perakaunan menyediakan maklumat perakaunan untuk pengguna dalaman, skop kerja termasuk kawalan, perancangan dan pengurusan pengeluaran. Berpandukan pernyataan di atas, apakah sub-bidang perakaunan yang dimaksudkan? Sub-bidang perakaunan ni dia lebih kepada pekerjaan. Accountant, tax, apa lagi, auditor, itu lebih kepada perakaunan. Pertama adalah A. Kata menyediakan maklumat perakaunan untuk pengguna dalaman, skop kerja termasuk kawalan, perancangan dan pengurusan pengeluaran. Okey, skop kerja ini lebih kepada perakaunan pengurusan. Okey, kalau perakaunan keuangan, awak jadi accountant keuangan, awak menyediakan penyata keuangan, awak akan merekod daripada dokumen sehingga buat pelarasan dan sebagainya sehingga awak dapat wujudkan penyata keuangan. Itu adalah perakaunan keuangan. Tapi kalau perakaunan pengurusan, kita akan gunakan penyata keuangan itu untuk kita buat perancangan, untuk kita buat kawalan, untuk kita buat pengurusan yang lain, untuk kita buat perbincangan. Itu adalah perakaunan pengurusan. Analisis, tafsiran analisis yang awak belajar di bab tingkatan 5, bab 1, itu adalah perakaunan pengurusan. Dia lebih kepada menganalisis, mentafsir, membuat rumusan. Itu lebih kepada perakaunan pengurusan. Tapi sebenarnya dalam di luar sana, perakaunan pengurusan dan perakaunan keuangan ni seorang yang sama. Dan ada juga syarikat yang besar, dia asingkan perakaunan keuangan, accountant keuangan dan accountant pengurusan tu dia asingkan.
Ini bisnes, ini perniagaan yang besar lah yang ada banyak modal untuk hire pekerja. Tapi sebenarnya bila awak ambil bidang perakaunan, awak belajar juga perakaunan pengurusan. Ya, awak belajar. Awak boleh jadi dalam dua bidang. Biasanya memang dia ambil budak-budak akaun lah. Murid pelajar yang belajar perakaunan keuangan di universiti, sebenarnya dia boleh juga jadi accountant pengurusan. Boleh juga menjadi accountant pengurusan. Lihat kepada perniagaan itulah. Okey. Kita pergi lagi. 4. Yang manakah antara berikut merupakan kesan pelanggaran kod etika perakaunan ketika penyata keuangan disediakan terhadap pelabur? Kesan kalau kita melanggar kod etika. Boleh baca di sini. Kalau kita langgar kod etika, maksudnya ini adalah perkara yang negatif. Maksudnya jawapan dia mesti pelabur tak suka. Okey, A. Pelabur akan berasa yakin. A tu dah memang salah lah. Takkanlah kita langgar kod etika, pelabur pun suka. A tu dah boleh buang siap-siap. B. Pelabur akan menambahkan lagi modal. Kita dah langgar kod etika, kita buat penyata keuangan tu dengan tak baik, dia nak labur lagi dalam perniagaan kita. Mustahil. So B tu dah salah lah. C. Pelabur akan membuat keputusan yang kurang tepat. Kerana penyata keuangan tidak menggambarkan prestasi sebenar perniagaan. Ya, bila kita melanggar kod etika, kita buat benda yang tak betul, pelabur pun buat keputusan yang tak betul sebab dia percaya, dia yakin dengan kita punya penyata keuangan. So, keputusan pelabur ni kita tak pasti macam mana keputusan dia, sama ada dia nak melabur ataupun separuh ataupun sebagainya. Jadi pelabur tak boleh buat keputusan dengan baik kalau kita sendiri yang melanggar kod etika sebagai accountant ataupun accountant keuangan. Okay. Kemudian pelabur tidak akan berasa curiga. Tak bolehlah pelabur akan berasa curiga. Sebab biasa kalau pelabur yang biasa melabur dalam perniagaan kita, dia akan nampak rentak perniagaan kita. Dia boleh baca perniagaan kita. Tiba-tiba pada 1 tahun tu lain macam. Kenapa sangat lain macam? Dia lain macam sikit, dia berasa curiga. So kalau kita melanggar kod etika perakaunan ni memang membuat pelabur tak selesa dengan kita. Sebab tu kalau awak dengar kenapa pelabur tarik pelaburan dia dekat Malaysia, ramai pelabur dah keluar. Sebab dia tak yakin dengan kita. Dia rasa curiga dengan kita. Pelabur ni dia melaburkan sesuatu bukan untuk kita, untuk dia. Bila dia melaburkan sesuatu, dia nak sesuatu. Dia nak keuntungan dia juga. Kalau saya ada duit 10,000, saya nak laburkan kepada perniagaan yang membuatkan saya curiga. Saya tak akan habis, saya tak akan bazirkan duit saya dengan pelaburan macam tu. Baik saya cari perniagaan yang boleh menguntungkan saya. Awak kena faham motif pelaburan orang pelabur ni. Dia ada duit banyak, dia nak laburkan lagi supaya dia boleh buat duit dengan banyak. Okay? Alright, so jawapan dia adalah C lah. Okay? Nombor 5. Badan Penggubalan Piawaian Perakaunan di Malaysia. Badan Penggubalan Piawaian, standard. Kita dalam perakaunan kita ada standard yang perlu kita patuhi. Kalau awak nak kira susut nilai, apa standard piawaian yang perlu kita patuhi? Kita tak boleh buat suka-suka hati. Kita kena ada piawaian dalam perakaunan, standard ataupun orang kata apa dalam orang kata apa, kalau kita nak buat kita nak merekod ni, dia ada peraturan dia. Peraturan macam mana kita nak rekod. Kita tak boleh ikut suka kita, tak boleh. Kita kena ada dia punya guide dia, iaitu dipanggil sebagai MASB. Okay, Malaysian Accounting Standard Board. Okay, sekarang MASB ni kita dah tukar kepada Financial Reporting System, FRS. MASB ni kita tak guna dah. MASB masa cikgu di Universiti Putra Malaysia, masa cikgu belajar accounting, ada MASB tebal tau. Buku dia tebal macam budak-budak undang-undang lawyer tu, tebal sangat. Jadi kalau kami nak buat sesuatu, kami kena rujuk di situ. Dan sehingga kalau cikgu dah pernah cikgu bekerja sebagai juru audit, masih lagi merujuk standard ni. Dia tak boleh lari. Kalau kita sebagai accountant tak boleh lari daripada standard yang ditetapkan dalam MASB. Ataupun sekarang dah tak guna MASB, dah ditukar nama kepada Financial Reporting System ataupun FRS Malaysia. Awak boleh Google, memang ada. Nanti awak sambung belajar di peringkat degree, ijazah, awak akan jumpa dengan FRS. Okay?
Kemudian kita pergi kepada nombor 6. Pernyataan berikut menerangkan suatu badan profesional perekonomian di Malaysia memberi khidmat sokongan kepada ahli-ahli dan para pelajar sepanjang kerjaya perekonomian mereka, memberikan pendedahan tentang peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan amalan perekonomian, kod amalan perekonomian dan etika. Berpadukan pernyataan di atas, apakah profesional perekonomian yang dimaksudkan? Awak rasa apa? A. MIA, B. IFAC, C. MASB, D. ACCA. Okey, MASB ni cikgu buang dah lah. Kenapa? Ni merupakan piawaian, dia tak bagi sokongan kepada ahli. Sepanjang kerjaya kita tak. Dia macam piawaian yang perlu kita patuhi peraturan semasa kita nak membuat penyata keuangan itu. Okey, jawapan dia adalah apa? IFAC, salah. International Federation of Accountants, tak, bukan. MIA, Malaysian Institute of Accountants. ACCA, Association of Certified Chartered Accountants. Mana satu? A ke B ke D? B dah salah. International Federation of Accountants ini tak, ini lebih kepada ahli-ahli dalam accounting. MIA, Malaysian Institute of Accountants. Okey, memberikan khidmat sokongan kepada ahli-ahli dan para pelajarnya sepanjang kerjaya perekonomian dan memberikan pendedahan tentang peraturan dan undang-undang yang berkait dengan amalan perekonomian, kod amalan perekonomian dan etika. A. MIA, Malaysian Institute of Accountants. ACCA, dia lebih kepada pusat latihan untuk melahirkan akauntan bertaliah. ACCA ni macam sekolah untuk melahirkan lebih ramai akauntan bertauliah. MIA merupakan badan profesional yang berada di Malaysia ni, dia protect, dia membantu akauntan bertauliah di luar sana. Dia bagi sokongan, dia buat macam-macam aktiviti. Kalau ada isu akauntan macam ni, kes macam ni, dia tempat yang kita boleh rujuk adalah MIA. Nak jadi ahli MIA, awak kena ada pengalaman. Contoh, awak bekerja, awak habis degree di universiti, awak bekerja sebagai accountant. Awak perlu ambil pengalaman kerja selama 5 tahun untuk jadi member MIA. Ambil pengalaman 5 tahun untuk menjadi ahli MIA. Dia tak boleh contohnya awak keluar degree sebagai ijazah perekonomian, awak bekerja, kemudian terus nak jadi ahli MIA. Tak boleh. Awak kena ada pengalaman 5 tahun dulu, kemudian ada beberapa ujian yang perlu awak jalani dan ada bayaran sikit lah. Nak jadi ahli MIA ni kena ada yuran dia, ada bayaran dia sikit, kemudian jalani latihan dia, ada ujian tertentu, dan awak boleh diiktiraf sebagai akauntan bertauliah di bawah MIA. MIA memberikan lesen kepada semua akauntan bertauliah di Malaysia ini. Kalau ACCA, dia keluar, dia dah bertauliah, tapi dia kena mohon MIA untuk dapat lesen. Itulah MIA. Boleh google lah berkaitan dengan Malaysian Institute of Accountants ini. Memang ada di Malaysia dan cikgu pernah pergi di sana. Cikgu pernah masuk dalam MIA dan pernah cikgu jumpa dengan ahli pegawai-pegawai di sana. Masa tu ada pertandingan MIA jugalah rasanya. Cikgu belajar banyak jugalah. Cikgu pergi 1 hari je. Memang cikgu belajar banyak tentang MIA. Dia memang protect lah. Dia macam melindungi accountant di Malaysia yang bertauliah. Okay. Kemudian kita pergi lagi 7, Luca Pacioli diberikan gelaran Bapa Perekonomian kerana beliau telah mencipta, ni Luca Pacioli ni bagi murid-murid akaun dia kena tahulah, dialah yang memulakan sistem catatan bergu. Dan dia merupakan Bapa Perekonomian lah. Boleh baca, ada sejarah dalam buku teks bab 1 ni, ada sejarah tentang Luca Pacioli. Dia Luca Pacioli ni ahli matematik kalau tak salah cikgu. Dia merupakan ahli matematik. Dia yang menciptakan sistem catatan bergu. Okey, so jawapan dia B lah. Okey, nombor 8. Apakah kepentingan sistem maklumat perekonomian pada sesebuah perniagaan? Sistem maklumat perekonomian pada sesebuah perniagaan tu kena faham soalan tu dulu. Baca juga. Cikgu pun baca soalan banyak kali. Awak apatah lagi. Baca soalan tu dengan baik. Jangan baca laju-laju. A. Mengurangkan kebergantungan pada sumber tenaga kerja manusia dalam perekonomian. B. Membolehkan pemantauan proses perekonomian berjalan lancar dalam perniagaan. C. Menjamin peluang pekerjaan yang lebih baik dalam bidang perekonomian. D. Meningkatkan kod etika pada akauntan dalam
dalam perniagaan. Apakah kepentingan sistem maklumat perakaunan? Sistem maklumat perakaunan ni yang kita rekod tu lah daripada dokumen tu. Apa sahaja yang kita rekod dalam sesuatu perniagaan itu adalah sistem maklumat perakaunan. So, apa kepentingan dia? Menjamin peluang pekerjaan ni salah. Tak ada kaitan dengan sistem maklumat perakaunan. Mengurangkan kebergantungan pada sumber tenaga kerja manusia dalam perakaunan. Sumber tenaga kerja, human resource, peluang pekerjaan. Tak, bukan. So jawapan dia adalah B. Membolehkan pemantauan proses perakaunan berjalan lancar dalam perniagaan. So mudah kita nak buat pemantauan dalam sistem tu. Contoh, bila dalam perniagaan sekarang dia menggunakan sistem masa awak belajar di tingkatan 4, tingkatan 5, awak guna manual, awak tulis buku, ledger, imbangan duga semuanya awak tulis dalam buku. Tapi bila awak dah bekerja, awak akan menggunakan sistem. Sistem yang popular sekarang adalah UBS. Ada dalam buku teks kalau tak salah cikgu. So sistem itu banyak digunakan di seluruh Malaysia, perniagaan-perniagaan yang ada di seluruh Malaysia. Dan apa kepentingan sistem ni? Untuk kita buat kawalan lah, kita boleh semak. Dekat sini, kalau kita nak pergi penyata keuangan, kita boleh pergi kat penyata keuangan, kita boleh check. Kalau kita nak semak tentang liability semasa, kita masukkan kod liability semasa kita tu apa, kita boleh semak, kita boleh buat kawalan. Kalau kita nak lihat buku tunai dengan penyata bank banyak ni, buku tunai banyak ni, kita boleh semak apa keciciran, apa kebocoran dalam tunai ini. Itulah dikatakan sistem maklumat perakaunan. Semua maklumat kita boleh ambil daripada situlah maklumat dalam satu perniagaan itu. Okay, so jawapan dia membolehkan pemantauan proses perakaunan berjalan lancar dalam perniagaan kita. Okay, meningkatkan kod etika ni salah. Sistem tak meningkat kod etika. Kod etika kita kena, kalau kita sebagai accountant ni memang kita kena ada kod etika yang perlu kita patuhi lah. Sebagai accountant dia ada kod etika, kena banyak berahsia. Janganlah pernah dengar kes-kes yang jual maklumat. Accountant ni kalau banyak masuk kes macam tu memang ditarik lesen lah. Habislah masa depan semua. Kita kena jaga kod-kod etika kita. Okey, nombor 9. Ciri kualitatif penyata keuangan. Kualitatif. Ini matematik. Cikgu rasa awak belajar berkaitan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif kita boleh kira. Kita ada data mengira. Tapi kalau kualitatif kita tak boleh kira. Dia dalam bentuk orang kata tersirat. Okey, tapi apa ciri penyata keuangan? Apa ciri kualitatif penyata keuangan kita? Okay, so ini awak belajar juga di bab 1. Pertama adalah kita boleh buat kebolehbandingan, kita boleh buat ada ciri kebolehfahaman dan juga ada ciri pemasaan. So jawapan dia 1, 2 dan 4. Okay, keseragaman tak ada dalam ciri kualitatif. Kualitatif awak boleh baca balik. Ada berapa kualitatif awak boleh baca, simple je. Okay. Kita pergi lagi nombor 10. Pernyataan berikut menerangkan suatu ciri kualitatif penyata keuangan. Maklumat dalam penyata keuangan mestilah bebas daripada kesilapan material dan tiada unsur berat sebelah serta pelaporannya tidak mengelirukan. Apa ciri ni? Ciri apa? Awak kena baca. Kebolehbandingan ni apa maksud kebolehbandingan? Apa maksud kebolehsahan? Apa maksud perwakilan benar? Apa maksud kebolehfahaman? Kena faham maksud dia punya ciri kualitatif ni. Okey, nombor 10. Jawapan dia? Ya, jawapan dia adalah D. Kebolehfahaman. Supaya tak mengelirukan. Kita punya penyata keuangan tu tak ada unsur sebelah dan tak mengelirukan. So, kebolehfahaman lah. Kebolehfahaman jawapan di sini. Okey, nombor 11. Situasi berikut berkaitan dengan suatu andaian perakaunan. Andaian perakaunan, ini sangat penting lah. Kita ada belajar andaian perakaunan, kita ada belajar prinsip perakaunan, kita ada belajar batasan perakaunan. Yang ni sentiasa menjadi soalan yang soalan yang sentiasa keluar lah. Sentiasa banyak kali pula cikgu sebut. Keraplah soalan keluar berkaitan dengan andaian, prinsip dan batasan.
Jadi kena faham lah. Okay. So Encik Semi memiliki sebuah kedai alat tulis. Setiap kali beliau mengambil inventory alat tulis untuk kegunaan anaknya, beliau tidak merekod ambilan itu sebagai belanja kedai. Sebaliknya, beliau merekodkan ke dalam ambilan. Berpandukan situasi di atas, apakah ada yang perakaunan yang dipatuhi? Encik Semi telah mematuhi satu adayam perakaunan. Okey, jawapan dia apa? Betul, jawapan dia adalah entiti berasingan. Encik Semi, dia ambil barang dalam kedai. Barang niaga dalam kedai untuk anak dia. Tapi dia tak masuk dalam belanja perniagaan. Bila pemilik mengambil barang niaga dalam kedai, pemilik mengambil tunai dalam kedai, pemilik mengambil cek dalam kedai, dia bukan belanja. Kita tak boleh masuk sebagai belanja. Kita kena rekod sebagai ambilan. Pemilik mengambil barang niaga untuk kegunaan peribadi adalah ambilan. Banyak cikgu jelaskan berkaitan ambilan ni. Okay? So jawapan dia C lah. Okay? Boleh. Alright, kita pergi lagi. Pengguna dalaman penyata keuangan. Pengguna dalaman penyata keuangan. Dalam bab 1 juga awak ada belajar pengguna dalaman dan pengguna luaran. Kena tahu. Pengguna dalaman ni adalah orang dalam, bahasa yang mudah lah orang dalam perniagaan itu, orang dalam syarikat itu. Pekerja, siapa lagi? Pegawai eksekutif dalam tu, CEO dalam tu. Semua yang dalam syarikat itu, perniagaan itu. Pengguna luaran, orang luar daripada perniagaan itu. Seperti pelabur tadi, bank, audit. Dia adalah pengguna luaran. Okey, so pengguna dalaman penyata keuangan, dia bagi A, ahli lembaga pengarah, B, firma audit, C, lembaga hasil dalam negeri, D adalah bank. Jawapan dia adalah A lah. B, C dan D adalah pengguna luaran. Mereka tak berada dalam perniagaan itu, tapi mereka perlu tengok penyata keuangan kita. Mereka adalah pengguna luaran penyata keuangan kita. Sebab kalau audit, dia nak semak audit sebelum kita hantar penyata keuangan kita kepada pihak cukai, lembaga hasil dalam negeri. Penyata keuangan kita kena audit dulu tau. Audit akan semak dulu. Sebab tu ada perkataan audit bertegur. Audit semak dulu. Boleh ke? Disahkan ke untung bersih awak ni? Disahkan ke asset liability awak ni? Dia akan semak, dia akan buat audit dulu. Audit dulu. Kemudian bila dah keluar laporan audit, baru dihantar ke lembaga hasil dalam negeri untuk dicukai. Berdasarkan untung bersih awak lah. Banyak mana untung bersih awak, awak akan dicukai banyak tu. Okay? Alright, so jawapan dia A lah. Okay? Kita pergi lagi. Berikut merupakan ciri sebuah perniagaan. Liability tidak terhad. Ciri-ciri perniagaan ni ada juga di bab 1. Jenis perniagaan seperti apa? Milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad, syarikat awam berhad dan juga koperasi. Baca balik. Okey? Liability tidak terhad. Kemudian cukai pendapatan individu dikenakan ke atas pemilik. Yang ni pun kita boleh nampak dah perniagaan apa. Untung atau rugi semuanya didapat oleh pemilik. Perniagaan apa ni? Semua pemilik dapat. Pemilik dia seorang, iaitu Kedai Dobi Kancil, Basmat Sendiang Berhad, Klinik Suzain dan Haslina, Ahlim Penang Prawn Mi. Mana satu ni? Ahlim Penang Prawn Mi. Lepas tu Kedai Dobi Kancil. Lepas tu Basmat Sendiang Berhad, Klinik Suzain dan Haslina. B dah salah dah sebab B ni adalah syarikat. Syarikat liability dia terhad. Okay. Klinik Susan dan Haslina. Salah dah sebab mereka ni berdua. Dia kata cukai pendapatan individu di atas pemilik. Kita boleh nampak dah. Klinik Susan dan Haslina ni adalah dia perkongsian. Jadi jawapan dia cikgu nak tanya A ke B? Macam mana tu? Kedai Dobi Kancil, Ahlim Penang Prawn Mi. Mana satu? Okey, jawapan dia adalah di Ahli Penang, Ahlim Penang lah, tak keluar pula.
Ahlim Penang Brown Mi, sebab dia seorang. Perniagaan ni dia seorang, dia pemilik. Kalau kedai Dobi Kancil ni kan, sebenarnya kan kalau cikgu tengok ni, kedai Dobi Kancil ni pun boleh dijadikan milikan tunggal sebenarnya kan, sebab dia nampak dia tak mention kedai Dobi Kancil ni adakah milikan tunggal ataupun perkongsian. Dia tak cakap, masih lagi tertanya-tanya. Kemudian kedai Dobi ni adakah dia berdua, adakah dia seorang? Masih tertanya-tanya. So jawapan yang tepat adalah di Ahlim Penang Brown Mi. Ahlim maksudnya dia seorang. Nampak ada kan perniagaan yang menggunakan nama seorang. Kalau perniagaan tu dia letak nama dia seorang, maksudnya dia seorang-seorang lah. Dia merupakan milikan tunggal. So segala keuntungan, cukai semua kan, semuanya dikenakan ke atas Ahlim ini. Okay? Untung atau rugi perniagaan dialihkan kepada semua pemilik. Ahlim semua yang dapat. Kedai mi. Okay? Seterusnya kita pergi nombor 14. Apakah yang dimaksudkan dengan liability tidak terhad? Okey, perniagaan mempunyai kapasiti hutang yang besar. Perniagaan mendapati pembiayaan bank tanpa had. Pemilik diberikan kepercayaan untuk mendapat pinjaman daripada pihak ketiga. Pemilik membayar hutang perniagaan dengan harta peribadi jika aset perniagaan tidak mencukupi. Jawapan dia kita nampaklah kat sini, D. Okay. Liability tidak terhad ni maksudnya contohlah, biasanya liability tidak terhad ni milikan tunggal. Milikan tunggal dia tak terhad. Sekiranya ada berlaku apa-apa ke atas perniagaan dia perlu menggunakan aset peribadi dia. Dia kena guna aset dia. Dia tak terhad liability tu. Kalau liability terhad, hanya sekadar kalau modal dilaburkan tu modal tu je. Tak boleh kacau aset pemilik lain. Macam tu kalau perkongsian kan, kita tak boleh macam syarikat, kita tak boleh kacau aset pemilik pemegang saham itu. Hanya kalau dia bagi 60,000 setakat itu je. Setakat itu saja, kita tak boleh nak kacau aset dia. Tapi kalau liability tidak terhad untuk perniagaan milikan tunggal ni, sekiranya dia tak cukup duit, dia kena guna aset dia. Dia kena sita aset dia. Dia kena guna apa-apa sahaja yang dalam peribadi dia. Dia tak terhad. Dia kena gunakan untuk bayar lah. Sekiranya tak cukup duit, dia kena gunakan aset peribadi. Itu adalah liability tidak terhad. Bank berhak tarik kereta peribadi dia. Bank berhak tarik rumah dia. Tu orang panggil sita tu. Tak terhad, memang boleh kacau lah barang peribadi dia. Okey, jawapan dia adalah D. Pemilik membayar hutang perniagaan dengan harta peribadi jika aset perniagaan tidak mencukupi. Okey. So, nombor 15, situasi berikut berkaitan dengan suatu prinsip perakaunan. Komisen yang masih belum diterima pada akhir tempoh perakaunan perlu diselaraskan dalam akaun komisen sebelum untung bersih dapat ditentukan. Yang ni pun kita dah nampak dah. Berpandukan situasi di atas, apakah prinsip perakaunan yang dipatuhi? Apakah prinsip perakaunan yang dipatuhi? A, B, C dan D. Ya, jawapan dia adalah D. Pengiktirafan hasil dan belanja. Okey, komisen yang masih belum diterima pada tempoh perakaunan perlu diselaraskan. Kita kena kira, kita kena record juga tau. Walaupun komisen tu kita tak dapat lagi, tapi kita kena record, kita kena selaraskan dalam perakaunan, dalam penyata keuangan tu nanti. Okey, supaya untung bersih kita dapat ditentukan dengan tepat. Itu adalah pengiktirafan hasil dan belanja. Maksud pengiktirafan hasil dan belanja, hasil yang sepatutnya kita kena rekod dalam penyata keuangan dan belanja yang sepatutnya kita bayar dalam penyata keuangan. Kita perlu tunjukkan dalam penyata keuangan, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi. Kalau ketekanan dia lebih kepada kaedah yang kita gunakan setiap tahun sama. Kalau prinsip kos dia lebih kepada harga kos aset bukan semasa yang kita beli. Kalau kita nak kira susut nilai, kita kena kira pada harga nilai kita beli itu. Dan kalau kita nak tunjukkan aset kita dalam penyata kedudukan keuangan, kita tak boleh tunjuk harga semasa di pasaran. Kita kena tunjuk harga kos yang kita baru-baru beli tu.
Okey. Kalau C, entiti berasingan, maksudnya pemilik dan perniagaan adalah entiti yang berbeza. Sekiranya pemilik mengambil apa-apa sahaja dalam kedai, maka pemilik perlu rekod. Itu yang ni andaian, batasan dan prinsip cikgu harap-harap sangat awak dapat tahu, awak dapat mahir. Sebab inilah merupakan asas nadi dalam perakaunan, dalam awak belajar seterusnya. Inilah andaian dia. Okey. Kita pergi lagi. Oh, dah habis dah. Alright, sampai 15 soalan berkaitan dengan topik pengenalan kepada perakaunan. Dan sekiranya awak ada pertanyaan, awak bolehlah tulis di ruangan komen dan cikgu akan cuba respon lah sekiranya cikgu nampak awak punya komen itu. Okey? Alright, cikgu rasa sampai di sini sahaja. Selesai soalan struktur ni pun awak boleh jawab sendirilah. Tak perlu nak tulis, awak boleh jawab sendiri secara lisan. Okey? Kemudian ada apa lagi dekat sini? Senario lah. Okey? Okey. Alright, cikgu harap dengan kita buat ulang kaji topik soalan objektif hari ini, awak nampak sedikit sebanyak apa yang awak dah belajar di bab 1 tingkatan 4. Okey, di bab 1 tingkatan 4 merupakan asas dan teori. Banyak asas dan teori di bab 1. Sebenarnya untuk awak, sebenarnya asas dan teori di bab 1 ni dia membantu awak untuk lebih faham dalam belajar bab-bab seterusnya. Sebab setiap bab dalam perakaunan dia ada kaitan dia. Awak pergi belajar seterusnya, dia ada berkait. Ni untuk tingkatan 4. Dia memang berkait antara satu sama lain. Jadi yang terutamanya dari segi prinsip, batasan dan andaian tu, yang 3 tu mesti awak kena tahu. Sebab dia memang berkait rapat dengan topik-topik seterusnya. Okey, fahamkan dan kalau boleh baca juga sejarah-sejarah perakaunan yang disebut dalam ni, Luca Pacioli, bapa perakaunan dan bagaimana revolusi industri berkembang terutamanya dalam merekod perakaunan ni lah, di mana dia bermula. Okey, kemudian baca juga berkaitan dengan badan-badan piawaian perakaunan di Malaysia, CIMA, ACCA, MIA, Standard, MASB, FRS, apa lagi dan selain daripada itulah. Kemudian baca juga berkaitan dengan kitaran perakaunan. Kitaran perakaunan ni betul-betul awak kena tahu dia punya flow dia sampai penyata keuangan tu kena tahu. Okay, sebab itu yang awak belajar di tingkatan 4. Kemudian apa lagi dalam bab 1 ni, andaian batas prinsip juga sebut ciri kuantitatif, kod etika dalam perakaunan. Apa sub bidang perakaunan itu? Sub bidang ni lebih kepada pengkhususan dalam kerjaya lah. Yang tu pun awak kena tahu juga. Tak perlulah nak menghafal. Awak cukup sekadar awak tahu. Cukup sekadar tahu sebab dia lebih kepada asas. Okey? Alright, cikgu rasa sampai di sini sahaja berkaitan dengan latihan ataupun ulang kaji soalan objektif prinsip perakaunan, dan jangan lupa ada pautan di bawah untuk awak isi borang maklum balas dan untuk penambahbaikan sesi PDP bersama dengan cikgu pada hari ini. Okey, sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.